Okey. Okay, selamat pagi semua. Okey, so pada pagi ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam sejarah tingkatan 3. Dan pada hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu bab yang kelima, yang mana kita telah selesai bincang dalam bab yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. Yang mana daripada bab 1 hingga bab yang keempat, kita dah bincang bagaimana British dan juga kuasa barat ingin meluaskan kuasa mereka ke negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu. Mana pada akhirnya kuasa British telah dapat menguasai ke semua negeri di semenanjung Tanah Melayu. Daripada negeri-negeri Selat, diteruskan kepada negeri-negeri Melayu bersekutu, dan seterusnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pada bab yang keempat telah kita habiskan pada minggu lepas. Okey. So pada pagi ini kita akan teruskan lagi dalam bab yang baru, iaitu bab yang kelima di bawah tajuk pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kita start perbincangan kita start kapal kita berlayar terus ke Sabah dan juga Sarawak pada hari ini. Okey, boleh? Boleh jelas? Boleh dengar suara cikgu? Okey. Jadi kita tengok apa yang kita belajar dalam bab yang kelima. Okey. Dalam bab ini, kita akan tengok bagaimana kuasa barat ingin meluaskan kuasa mereka ke negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Yang mana kita akan bincang juga apa pentadbiran yang telah ada di Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan kuasa barat, dan bagaimana kuasa barat telah mengubah sistem yang sedia ada di negeri Sarawak dan juga negeri Sabah. Okey, dalam bab yang kelima ini juga terbahagi kepada 4 subtopik. Okey, 4 subtajuk, iaitu subtajuk yang pertama kita akan tengok, kita akan bincang kaitan dengan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Maksudnya kita akan tengok, kita akan bincang bagaimana pemerintahan yang sedia ada di Sarawak dan Sabah sebelum kedatangan kuasa barat. Okay, dalam subtajuk yang kedua, kita akan tengok perluasan kuasa barat, iaitu perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Dalam subtajuk yang ketiga, kita akan tengok perluasan kuasa SBUB di Sabah. Dan akhirnya, kita akan tengok dalam subtajuk yang keempat, bentuk pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Okay, itu yang kita akan bincang dalam bab yang kelima. Dan fokus kita pada pagi ini, okay, kita akan tengok dulu 5.1, iaitu berkaitan dengan latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Dan jika ada masa, kita akan terus masuk kepada 5.2 juga, iaitu berkaitan dengan perluasan kuasa dinasti Brooke di negeri Sarawak. Okay, itu fokus cikgu pada pagi ini untuk kamu semua faham, dan kita akan bincang sama-sama, dan jika ada soalan boleh kemukakan nanti. Okay? Jadi kita pergi kepada subtopik yang pertama. Okay, iaitu sekejap ya. Okey. So kita akan tengok dalam subtopik yang pertama, iaitu latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey.
Boleh baca sekejap sebelum cikgu huraikan. Okay, ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, boleh tanya sekarang. Okay, ini merupakan pengenalan lah. Okay, pengenalan kepada subtopik yang pertama, iaitu pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Okey, yang mana sistem pemerintahan yang diamalkan di Sarawak dan Sabah telah membawa kestabilan, keharmonian dan kemakmuran di negeri-negeri Sarawak dan juga di Sabah. Sistem ini menjadi panduan dan perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, jadi dalam subtopik yang pertama ni kita nak tengok bagaimana pemerintahan yang sedia ada di Sarawak dan Sabah sebelum kuasa barat datang untuk meluaskan kuasa ke negeri-negeri tersebut. Okey, pertama sekali kita tengok dulu sistem pentadbiran tempatan di negeri Sarawak. Okey, yang mana di negeri Sarawak, sistem pentadbirannya terbahagi kepada 3, iaitu sistem kesukuan, yang kedua sistem pentadbiran, dan yang ketiga sistem kedatuan. Okey, berulang. Di Sarawak, sistem pentadbiran tempatannya terbahagi kepada 3, iaitu sistem kesukuan, yang kedua sistem pentadbiran, dan yang ketiga sistem kedatuan. Okey, tolong fokus, tolong ingat, supaya awak tak bertukar dengan sistem pentadbiran di negeri Sabah nanti. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita teruskan? Okey, jadi kita akan tengok satu persatu sistem yang ada di negeri Sarawak supaya awak jelas dan faham. Okey, dan soalan ni pernah keluar dalam soalan P3 pada tahun lepas, iaitu dalam soalan esei, berkaitan dengan sistem pentadbiran tempatan di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah. Seterusnya kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan sistem yang pertama, iaitu sistem kesukuan. Sebelum cikgu jelaskan, awak baca sekejap. 1 minit baca. Kalau ada soalan boleh tanya. Faktor peribadi ni bermaksud faktor diri pemimpin itu sendiri. Bukan disebabkan dia keturunan raja ataupun dia keturunan orang-orang besar, tapi disebabkan faktor peribadi dia yang mana mempunyai sifat pemimpin. Orang yang tegas mungkin, orang yang berkaliber, orang yang boleh diharap boleh menjadi ketua, faktor itu diambil kira. Faham, Kathleen? Orang tengah ialah ketua. Orang tengah ialah orang yang berada di antara rakyat dan juga pemimpin. Dia menjadi orang tengah. Maksudnya apa-apa masalah yang berlaku di tempat itu,
akan disalurkan kepada dia dan dia akan salurkan kepada pembesar ataupun sultan. Faham? Anyway. Okey, bos. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Okey. So, dalam sistem kesukuan, okey, di negeri Sarawak, dia diamalkan oleh beberapa masyarakat. Okey, iaitu contohnya seperti masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Dan penekanan sistem kesukuan ini adalah terhadap kepatuhan kepada adat. Okey, juga ulang lagi sekali. Penekanan untuk sistem kesukuan ini adalah diberi penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Tolong take note yang itu. Sebab selalu keluar soalan dalam soalan objektif. Tentang sistem kesukuan di Sarawak. Iaitu berkaitan dengan adat. So, kalau ada soalan berkaitan dengan sistem kesukuan ni, first kali yang perlu awak tahu, ia berkaitan dengan adat. Faham Okey, seterusnya pemilihan pemimpin bukan sekadar faktor keturunan. Bukan sebabkan dia keturunan pembesar. Bukan sebabkan dia keturunan memang dah keturunan ketua. Tapi disebabkan juga oleh faktor peribadi, iaitu faktor diri orang itu sendiri yang memang layak dilantik sebagai ketua. Macam awak lah dalam kelas, awak nak lantik seorang ketua. Awak kena cari seorang yang awak tengok dia macam berkaliber. Dia boleh diharap. Itu kita panggil sebagai faktor peribadi. Okey. Dan untuk ketua, panggilan ketua untuk setiap masyarakat. Untuk masyarakat Iban, ketuanya dipanggil tuai rumah. Okey, ini pun kena fokus kena tahu sebab pernah keluar dalam soalan objektif. Berkaitan dengan panggilan-panggilan ketua. Sama ada di Sarawak atau di Sabah. Bidayuh, ketuanya dipanggil ketua kapung. Ketua kapung. Kenyah, ketuanya dipanggil perang lepo. Melanau, ketuanya dipanggil menteri. Dan Kayan, ketuanya dipanggil kelunan maring. Dan peranan ketua-ketua ini adalah sebagai orang tengah untuk menyelesaikan sebarang permasalahan dan juga pertelingkahan di antara penduduk. Dan memastikan keharmonian di kampung ataupun di tempat yang mereka jaga sentiasa aman dan makmur. Berkekalan. Faham? Ada apa-apa soalan? Itu adalah sistem kesukuan di Sarawak. Kita pergi kepada faktor yang kedua. Iaitu sistem pentadbiran. Yang ini kena faham betul-betul. Sebab kalau tak faham nanti awak terkeliru, awak tak jelas macam mana sistem pentadbiran ni. Sebab dalam soalan tahun lepas PT3, ramai pelajar yang tak boleh nak huraikan tentang sistem pemerintahan dengan baik. Menyebabkan mereka hilang markah kat situ. Jadi tolong fokus, tolong faham betul-betul antara sistem pemerintahan, sistem pentadbiran di Sarawak dan nanti dengan sistem pentadbiran di Sabah. So kita cikgu bagi 1 minit untuk baca dulu. Tuan cikgu huraikan. Orang kaya ni macam golongan bangsawan lah. Golongan bangsawan, orang-orang yang kaya, orang yang ada harta, orang yang ada pengaruh, dipanggil gelaran orang-orang kaya. Faham, Ketika?
Okey. So dalam sistem pentadbiran, sistem pentadbiran di negeri Sarawak, dia dipengaruhi oleh sistem pentadbiran Kesultanan Brunei. Sebab Sarawak dulu adalah di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Maknanya negara Brunei telah menguasai Sarawak dan juga sebahagian daripada Sabah. Dan keseluruhan negeri Sarawak adalah di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Maksudnya Brunei yang jaga, Brunei yang menguasai Sarawak dulu. Okey. Dan Kesultanan Brunei telah bahagikan pentadbiran Sarawak ni kepada 3 bentuk. Iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. Itulah sistem pentadbiran di negeri Sarawak. Dia telah bagikan kawasan-kawasan dia. Kawasan Sungai Kerajaan, kawasan Sungai Tulen dan kawasan Sungai Kuripan. Dan sungai-sungai ini adalah merupakan sungai-sungai yang terdapat di negeri Sarawak. Dan pentadbiran di Sarawak ni dijalankan oleh pembesar tempatan. Maksudnya Sultan Brunei telah melantik beberapa orang pembesar tempatan untuk menjaga setiap wilayah di negeri Sarawak. Yang mana pembesar-pembesar ini menjadi wakil kepada Sultan ataupun pembesar di Brunei. Okey, untuk kawasan Sungai Sarawak, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan tadi, ianya dijaga, ditadbir oleh golongan-golongan datu, iaitu Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Manakala di kawasan pedalaman pula ditadbir oleh orang kaya. Dan kuasa Kesultanan Brunei ini berasaskan sistem penguasaan tanah. Maksudnya sistem penguasaan tanah ni maksudnya sistem yang diguna pakai sistem menguasai tanah di kawasan itu. Poin 2 tak faham. Poin 2. 1, 2. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar yang menjadi wakil yang memiliki wilayah. Maksudnya Sultan Brunei telah membahagikan Sarawak ni kepada beberapa kawasan. Kawasan ni terpanggil wilayah lah. Dan setiap kawasan-kawasan itu disebabkan Sarawak ni terlalu besar, Brunei tak boleh nak kawal seorang. Sultan Brunei tak boleh nak kawal seorang. Dia perlukan pembantu-pembantu dia. Dan pembantu-pembantu ini dia libatkan pembesar-pembesar tempatan di Sarawak sendiri. Bukannya daripada Brunei dihantar ke Sarawak, bukan. Dia gunakan pembesar-pembesar tempatan yang ada di Sarawak untuk menjadi wakil kepada Sultan Brunei di kawasan mereka. Itu maksud dia. Boleh, Yuzan? Ada soalan lagi berkaitan dengan sistem pentadbiran? Kalau cikgu buat soalan nanti berkaitan dengan sistem ni, cikgu harap boleh jawab. So, kena faham betul-betul je. Sistem pentadbiran ni adalah sistem mentadbir negeri Sarawak yang mana dibahagikan kepada beberapa wilayah. So sistem itu kita panggil sebagai sistem pentadbiran. Kena faham macam tu. So kita pergi kepada sistem yang ketiga, iaitu sistem kedatuan. 1 minit baca. Ada soalan boleh tanya.
Atau boleh cikgu huraikan sekarang? Okey. So, sistem pemerintahan yang ketiga ialah sistem kedatuan. Okey. Mana asalnya sistem kedatuan ni? Okey, tadi kita tengok dalam sistem yang kedua iaitu sistem pentadbiran. Yang mana Sultan Brunei telah membahagi-bahagikan pentadbiran Sarawak ni kepada beberapa wilayah. Okey, antaranya sungai kerajaan dan sungai-sungai yang lain. Dan kawasan sungai Sarawak itu ditadbir oleh golongan-golongan datu. Okey, dan golongan-golongan ini dia ada sistem dia sendiri. Dipanggil sebagai sistem kedatuan. Maksudnya fokus sistem kedatuan ini adalah kepada wakil-wakil sultan yang ditugaskan untuk menjaga sungai-sungai Sarawak tadi. Okey, kat situ wujudnya sistem kedatuan. Okey, boleh faham? Okey. Poin 1 tak faham. Okey, merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu. Okey, bila kita sebut tentang datu di Sarawak, datu ni adalah gelaran kepada pemimpin-pemimpin Melayu Sarawak. Okey, dipanggil datu. So sistem kedatuan ni adalah sistem yang digunakan pakai oleh masyarakat Melayu. Yang diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal di Sarawak, seperti kerajaan Sawaku. Dulu dia ada satu kerajaan juga di Sarawak, dipanggil sebagai kerajaan Sawaku, yang terletak di sekitar Sungai Sarawak, yang ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Ini asalnya. Asal sistem kedatuan ni. Sebelum Brunei menggunakan sistem pentadbiran, memang di kawasan Sungai Sarawak ni dah ada sistem dia sendiri. Dipanggil sebagai sistem kedatuan. So bila Brunei datang, dia sambung, diteruskan saja. Diteruskan saja sistem itu untuk menjadi wakil kepada Sultan Brunei. Dia tak ganggu, dia tak ambil pegawai daripada Brunei datang untuk menjadi ketua di situ. Tak. Diteruskan sahaja sistem yang sedia ada. Di kawasan Sultan, di kawasan Sungai Sarawak. Okay, faham? Okey. Dan keturunan-keturunan Datu Merpati Jepang ni memerintah menggunakan gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara ataupun disebut juga sebagai Datu Bandar dan juga Datu Temenggung. Dan sistem ini memang Brunei tengok, dia kata okey, teruskan saja. Cuma bezanya semasa di bawah pemerintahan ataupun di bawah pengaruh Brunei, datu-datu ini bukan sekadar menjadi ketua di kawasan itu, tapi dia juga merupakan wakil kepada Sultan Brunei. Jika terdapat apa-apa masalah ataupun pertelingkahan yang berlaku, dia kena bagi tahu, dia kena salurkan kepada Sultan Brunei. Yang mana sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei, pembesar-pembesar berkenaan menjadi wakil kepada Kesultanan Brunei untuk mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Sultan Brunei. Maknanya Sultan Brunei bagi kuasa 100% pada datu ini untuk menjaga kawasan-kawasan mereka. Sultan Brunei tak kacau. Yang penting, apa-apa masalah, dia kena laporkan kepada Sultan Brunei. Dan dia bertanggungjawab untuk mentadbir dan membangunkan Sarawak. Itu adalah sistem kedatuan. Ada soalan ataupun tak faham? Boleh tanya. Poin 2. Keturunan Datu Merpati Jepang memerintah menggunakan gelaran Datu Patinggi. Di Sarawak, dia banyak kawasan. Macam tadi, Brunei telah membahagikan Sungai Sarawak ni kepada 3 kawasan. Iaitu seperti kita tengok tadi yang dalam sistem pentadbiran, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulen dan Sungai Kuripan. Dan sungai-sungai ini ada ketua dia. Mungkin kawasan Sungai Kerajaan ditadbir oleh Datu Patinggi. Sungai Tulen mungkin dijaga oleh Datu Temenggung. Dan Sungai Kuripan dijaga oleh Datu Bandar. Macam tu.
So maknanya 3 jawatan ni 3 jawatan yang berlainan, okay, dan orangnya pun berlainan. Okay, Catherine? Ini menjawab juga kepada soalan point 2 yang tak faham oleh Yuzen. Okey. Itu merupakan sistem yang terdapat di negeri Sarawak. So ada 3 Yang pertama tadi sistem kesukuan. Yang mana sistem kesukuan berkaitan penekanan dia adalah terhadap kepatuhan kepada adat. Kesukuan, adat. Datu Merpati Jepang. Datu Merpati Jepang adalah ketua yang asal. Ketua yang adalah kerajaan yang awal dulu. Di bawah kerajaan Sawaku. Sawaku ni lah kerajaan yang awal yang wujud di negeri Sarawak. Sebelum Sarawak berada di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Jadi keturunan-keturunan dia selepas itu, mereka menggunakan gelaran Datu Patinggi, ada yang menggunakan gelaran Datu Bendahara dan juga ada yang menggunakan gelaran Datu Temenggung. Yang paling tinggi adalah Datu Patinggi. Second Datu Bendahara. Dan yang ketiga, Datu Temenggung. Dia macam gelaran pembesar di Melaka jugalah. Ada Bendahara, ada Temenggung, ada Laksmana. Boleh, Yuzen. So, Datu Merpati Jepang ni lah pemimpin yang asal, yang mula-mula sekali. Lepas tu barulah keturunan-keturunan dia menggunakan gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara dan Datu Temenggung. Boleh? So, perlu ingat di Sarawak ada 3. Bermula dengan sistem kesukuan. Yang kedua, sistem pentadbiran. Dan yang ketiga adalah sistem kedatuan. So, kita teruskan kepada sistem pemerintahan tempatan di negeri Sabah pula. Yang mana sistem pentadbiran di negeri Sabah juga terbagi kepada 3. Yang pertama ialah sistem kesukuan. Sama seperti di Sarawak. Yang kedua pun sama seperti di Sarawak, dipanggil sistem pentadbiran. Dan yang ketiga adalah sistem ketua bebas. Iaitu berbeza dengan negeri Sarawak. Kalau Sarawak dia ada sistem kedatuan, tapi di Sabah dia tak ada sistem kedatuan, tapi dia ada sistem ketua bebas. So nanti kita akan tengok apa persamaan dan perbezaannya. Adakah sistem kesukuan di Sabah sama seperti di Sarawak? Adakah sistem pentadbiran di Sabah sama seperti di Sarawak? Kita akan bincang nanti. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita teruskan? Teruskan. Kita tengok yang pertama. Iaitu sistem kesukuan di Sabah. 1 minit baca. Ada apa-apa yang tak faham boleh tanya. Ataupun terus nak cikgu huraikan. First kali tukang. Tukang ni adalah orang yang menjaga adat. Tukang adat adalah orang yang menjaga. Ataupun orang yang melaksanakan. Tu masuk tukang. Alat kawalan sosiopolitik. Alat kawalan sosiopolitik ni macam undang-undang lah. Masyarakat ni menggunakan undang-undang adat sebagai pegangan dia untuk meneruskan hidup. Dia kena ikut adat itu. Kalau tak ikut nanti akan ditimpa bencana. Macam tu. Boleh? Faham?
Okey. So dalam sistem kesukuan ini, dia sama seperti di Sarawak secara umumnya, iaitu penekanan terhadap kepatuhan kepada adat. Sama. Okey, kalau soalan tanya apakah yang berkaitan dengan sistem kesukuan di Sabah pun sama. Awak carilah perkataan yang mempunyai perkataan adat. Okey, jawapan yang mempunyai perkataan adat. Okey, itulah jawapan yang paling sesuai. Okey, untuk dikaitkan dengan sistem kesukuan. Okey. Yang berbezanya ialah, okey, kalau di Sarawak, okey, ketua-ketua bagi setiap kaumnya, okey, ada nama-nama yang berlainan. Okey, tapi di Sarawak, di Sabah, ketua untuk yang menggunakan sistem kesukuan ni, dia menggunakan satu gelaran sahaja, iaitu dipanggil sebagai orang tua. Okey, iaitu membawa maksud ketua kampung. Okay, sebagai pemimpin utama untuk menyelesaikan sebarang masalah. Okay, manakala orang tua ni pula dibantu oleh majlis kampung, okay, dalam pengurusan adat. Dan adat ni pula dia ada ketua dia, dipanggil tukang-tukang adat. Okay, untuk memastikan setiap adat dilaksanakan dengan sempurna bagi mengelakkan sebarang bencana. Itu kepercayaan dia. Okay. Bagi masyarakat Bajau, ini untuk Bajau sahaja, di pantai timur Sabah, pemimpin mereka dikenali sebagai Matoa. Untuk Bajau sahaja. Dia ada ketua dia dipanggil dengan satu nama yang khusus, iaitu dinamakan sebagai Matoa, yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Dan sistem kesukuan ini di Sabah bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Bajau, dia juga diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun dan juga Murut. Okey, boleh faham? Anak buah adalah masyarakat. Rakyat lah, rakyat. Okey, itu adalah sistem kesukuan di Sabah. Jadi, antara main point dalam sistem kesukuan, yang pertama sekali, orang tua. Kalau ketua dalam soalan, biasanya dalam soalan objektif ataupun soalan struktur, dia boleh tanya untuk soalan yang berkaitan dengan panggilan ketua. Di Sabah, panggilan ketuanya adalah orang tua secara umumnya. Okey, orang tua. Dan untuk masyarakat Bajau pula, orang tuanya ada nama khusus. Ketuanya ada nama khusus, iaitu sebagai Matao, Matoa. Okey, Matoa. Okey, menjurus kepada panggilan orang tua untuk masyarakat Bajau. Okey, peranan dia sama. Poin yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang last sekali. Okey. Untuk masyarakat Bajau di Sabah, okey. Sebelum tu, kita terangkan. Sistem kesukuan ini diamalkan oleh masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Bajau. Dan ketua untuk semua masyarakat ini dikenali sebagai orang tua. Maknanya kalau pergi dalam masyarakat tu, kita tanya mana orang tua, maknanya kita tanya mana ketua. Dipanggil orang tua. Cuma untuk masyarakat Bajau, dia ada nama khusus untuk orang tua dia, iaitu dipanggil sebagai Matoa. Yang mana Matoa ni bukan saja bertindak sebagai ketua, dia juga bertindak sebagai tukang-tukang adat yang menjadi pelindung adat dan juga kepentingan rakyat dia, anak buah dia. Itu maksud ayat yang kelima. Poin yang kelima. Boleh? Etika? Okey. So, kita pergi kepada sistem yang kedua di Sabah, adalah sistem pentadbiran. Sama seperti di Sarawak, di Sabah juga terdapat sistem pentadbiran. So, kena bezakan sistem pentadbiran di Sarawak dengan sistem pentadbiran di Sabah. Baca sekejap sebelum cikgu terangkan atau huraikan.
Ufti. Ufti ni macam hadiah. Okay, ufti ni macam cukai. Okay, kena hantar cukai kepada Sultan setiap bulan ataupun setiap tahun. Okay, sistem penguasaan tanah ni macam penguasaan macam kita lah Contoh kita. Okay, kita telah membeli tanah. Okay, membeli tanah, satu tanah di satu kawasan. Okay, untuk kita tanam kelapa sawit. So, tanah itu adalah di bawah penguasaan kita. Jadi, kuasa Kesultanan Brunei ni, dia telah bahagikan Sabah dan Sarawak ni juga kepada penguasaan tanah. Maknanya siapa yang menjadi ketua di situ, dia memiliki sepenuhnya tanggungjawab terhadap tanah di kawasan itu. Dia berhak untuk membuat apa saja asalkan apa yang dia buat tu dilaporkan kepada Kesultanan Brunei. Brunei tak kacau. Okay? Itu yang pada asalnya itu sistem yang wujud di Sabah dan juga di Sarawak. Boleh, Yuzen. Sistem penguasaan tanah. Okay, poin ketiga tak faham. Poin ketiga. Okey, pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang mewakili sultan atau pembesar yang memiliki wilayah. Okay, sama seperti di Sarawak. Okay, pentadbiran di setiap kawasan di Sabah. Okay, pentadbiran di setiap kawasan di Sarawak dan juga di Sabah. Okay, dia telah serahkan kepada pembesar tempatan sendiri untuk jaga kawasan itu. Dia maksudnya Brunei dia tak hantar wakil dia untuk jaga. Seolah-olah orang luar datang untuk jaga kawasan itu. Tak. Pada asalnya Brunei memberikan tugas untuk menjaga kawasan ini kepada pembesar tempatan di kawasan itu sendiri. Okay, yang menjadi wakil kepada sultan yang memiliki wilayah tersebut. Ataupun pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Kenapa sultan perlu memberi penguasaan pemerintahan kepada Datu? Okay, sebab negeri Sabah dan negeri Sarawak ni kawasan dia luas dan kawasan dia bergunung ganang, berbukit bukau. Mana mampu sultan nak round semua sekali dalam masa yang sama. Jadi dia terpaksa dia kena wakilkan pembesar-pembesar ini untuk menjadi wakil dia, mata-mata dia, untuk menjadi suara dia di setiap kawasan. Supaya semua apa yang disampaikan dapat disalurkan kepada rakyat dengan berkesan. Boleh, Zeng Wei? Okey. Ada apa-apa soalan? Rasanya tak perlu huraikan, saya dah huraikan tu. Maksudnya kat sini, okey, saya huraikan sikit Okey, di Sabah, dia perbezaan di Sarawak dengan di Sabah. Kalau di Sarawak, sepenuhnya negeri Sarawak itu adalah milik ataupun di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Okay, seluruh Sarawak yang besar itu adalah di bawah pengaruh Kesultanan Brunei. Dengan kata lain, Sarawak tu dulu adalah negara Brunei. Okay. Sekarang Brunei kecil tu dulu adalah memiliki semua negeri Sarawak. Okay. Tapi di Sabah pula, okay, pemerintahan di Sabah dia terbahagi kepada dua. Sebelah barat, okay, kalau kita tengok kompas di sebelah barat, sebelah kiri, okay, adalah milik Kesultanan Brunei. Maksudnya yang berhampiran dengan Sarawak, okay, sebelah Sabah yang berhampiran dengan Sarawak adalah milik Kesultanan Brunei. Manakala Sabah yang berhampiran dengan negara Filipina adalah di bawah kuasa Kesultanan Sulu. Sulu itu adalah dalam negara Filipina. Satu kuasa, satu pemerintahan dalam negara Filipina sekarang. Sulu. Kesultanan Sulu.
Okey? Boleh faham? Okey. Itu adalah sistem pentadbiran di Sabah. Okay, so di Sabah dia terbagi kepada dua. Satu Kesultanan Brunei dan satu lagi Kesultanan Sulu. Yang menggunakan gelaran Datu adalah di bawah Kesultanan Sulu. Sebab Kesultanan Sulu adalah Kesultanan Melayu Sabah ataupun Melayu Sulu. Dia macam orang Melayu juga. Tapi dia ada keturunan Filipina. Sebab itulah orang Sulu dengan orang Sabah ni dia tak boleh nak beza sampai sekarang. Sebab tu mereka kadang-kadang terlepas boleh masuk ke negeri Sabah. Itu yang ada tuntutan. Sebab dulu Sabah ni dulu milik Kesultanan Sulu. Sebab itulah pada tahun berapa tu yang Sulu menyerang Sabah semula. Yang berlakunya peperangan kecil di Sabah beberapa tahun yang lepas. Okay, disebabkan mereka kata Sabah tu milik dia. Memang asalnya milik dia. Tapi bila British dah ambil nanti, British dah buat berbagai perjanjian dengan Sultan Sulu dan Sultan Brunei, menyebabkan Sabah jatuh ke tangan British. Okey. Poin yang terakhir boleh faham Kuasa Datu bergantung kepada milikan bilangan hamba dan kemampuan menghantar ufti yang tetap kepada Sultan. Maknanya, lagi banyak ufti yang dihantar, maksudnya kuasa Datuk tu lagi kuat. Okay? Lagi banyak hamba yang dia ada, pengikut yang dia ada, maksudnya kuasa Datuk tu lebih kuat, lebih berpengaruh berbanding dengan datu-datu yang lain. Okay? Itu maksud yang terakhir. Okay? Boleh? Boleh teruskan? Okay. Kita pergi kepada sistem yang ketiga, iaitu sistem Okey. Contohnya ialah sistem ketua bebas. Okey. Sistem ketua bebas. Ini adalah sistem yang berbeza dengan sistem yang ada di negeri Sarawak. Kalau di negeri Sarawak, dia ada sistem kedatuan. Okay? Hanya fokus kepada masyarakat Melayu. Tapi di Sabah, dia ada sistem yang lain dipanggil sebagai sistem ketua bebas. Okay, baca sekejap. Cikgu turunkan. Okey. Yang ni kena fokus betul-betul, kena faham betul-betul sebab kalau tak faham, kalau tak baca betul-betul dia macam keliru. Okey, apa beza dia? Kenapa wujudnya ketua bebas? Okey, itu yang biasa bermain lah menjadi persoalan kepada pelajar. Okey, sistem ketua bebas di di Sabah berlaku apabila kuasa Sultan Brunei atau Sultan Sulu lemah pada abad ke-17 dan abad ke-18. Okey. Sekejap. Okey.
Yang mana sistem ini muncul sebab adanya pemimpin-pemimpin yang berani. Yang berani dan ada keperwiraan dia untuk mencabar sultan di kawasan dia. Okey. Bila sultan ni bahagikan kawasan-kawasan, tadi di Sarawak dan Sabah dibahagikan kepada beberapa pentadbiran. Di Sabah ada kawasan-kawasan yang pemimpinnya dia rasa dia lebih kuat daripada sultan. Dia boleh mampu untuk mentadbir sendiri tanpa bergantung kepada Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Dan pemimpin-pemimpin ini sebenarnya dia ada kaitan, dia ada hubungan pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Dia macam kerabat juga, kerabat diraja, kerabat Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Dan dia rasa dia lebih kuat daripada Sultan. So apabila dia rasa dia lebih kuat daripada Sultan, dia telah buat undang-undang sendiri di kawasan dia. Tanpa lagi merujuk kepada Sultan. Dengan kata lain, dia bukan lagi menjadi wakil kepada Sultan Brunei atau Sultan Sulu. Dan dia tidak mengiktiraf kuasa-kuasa lain selain pada kuasa dia sendiri. Dan ada antara ketua bebas yang ada di Sabah, contohnya seperti Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu dan Datu Kerunding di daerah Tunku. Maksudnya di dua kawasan ini, dia tak anggap dia sebagai wakil sultan. Dia anggap dia memerintah sendiri kawasan itu. Dan dia anggap juga dia lebih kuat daripada sultan. Sebab itulah sistem ni dipanggil kepada sistem ketua bebas. Bebas daripada siapa? Bebas daripada Kesultanan Brunei ataupun Kesultanan Sulu. Okey, boleh faham? Okey, itu merupakan sistem ketua bebas di negeri Sabah. So, dah habis cerita dia tentang sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan juga di Sabah. Yang mana kita refresh balik, di Sarawak ada 3 pentadbiran, iaitu sistem kesukuan, sistem pentadbiran dan sistem kedatuan. Manakala di negeri Sabah juga ada 3 pentadbiran tempatan, iaitu sistem kesukuan, sistem pentadbiran dan sistem ketua bebas. Perbezaannya, Sarawak ada sistem kedatuan, di Sabah ada sistem ketua bebas. Okey, boleh faham? Ada soalan? Okey. Jika dah faham, sila jawab soalan yang berikut. Okey, soalan 1 dan soalan 2, baca soalan dan kemudian respon jawapan anda. Okey, apa jawapan? Okey, nombor 2 tu sebenarnya ada tak diterangkan Rasanya nombor 2 tu dia lebih kepada subtopik yang kedua nanti. Dia ada kaitan dengan belum keluarga Brooke masuk, telah berlakunya penentangan pembesar tempatan terhadap Kesultanan Brunei.
Okey, soalan 2 tu sebenarnya kita belum belajar, kita belum bincang lagi. Tapi dah ditanya kat situ, tak apa. Try jawab dulu. Okey, nombor 1 B. Okey, 1 B. So, jawab nombor 1 ya. Nombor 1 saja. 1 B. Nak try nombor 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey, tengok jawapan dia. Apa jawapan untuk soalan nombor 1? Apakah persamaan ketua-ketua masyarakat tersebut? Okey, ini adalah sistem kesukuan di Sarawak. So, tugas dia sama. Semua ketua di Sarawak dalam sistem kesukuan mempunyai tugas yang sama. Itu menjadi orang tengah dan juga menjaga keharmonian. Okay, so jawapannya adalah B. Okay, nombor 2. Kenapa Datu Patinggi Ali menentang wakil Kesultanan Brunei di Sarawak? Ini dalam subtopik yang kedua ni. Ia telah menentang Pangeran Indra Mahkota. Telah menentang Pangeran Indra Mahkota nanti. Dalam subtopik yang kedua. So, kenapa dia menentang? Jawapannya adalah A, 1 dan 2. Itu jawapan dia. Seterusnya, soalan nombor 3, 4, 5 dan 6. Baca soalan dan respon jawapan anda. Kita respon jawapan nombor 3, 4, 5 dan 6. Okey. So, tengok apa jawapan dia. Untuk soalan nombor 3, sistem kedatuan mempunyai sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu Sarawak. Pusat pemerintahnya adalah terletak di jawapannya adalah A, Pita Sungai Sarawak. Dalam sistem pemerintahan sistem kesukuan Sarawak, ketua masyarakat Kenyah dikenali sebagai ni soalan objektif, lema soalan yang macam ni. Jawapannya adalah D, Perang Lepo. Nombor 5. Di negeri Sarawak telah terdapat beberapa kerajaan Melayu. Seperti di Sarawak antaranya, jawapannya adalah C, 2 dan 3. Kalaka dan Sawaku. Tadi masa penerangan cikgu tak fokus kepada Kalaka. Dalam buku teks ada Dalam buku teks ada satu lagi masyarakat Melayu lama yang ada di Sarawak selain daripada Sawaku adalah masyarakat Kalaka. Rujuk buku teks semula. Yang keenam. Siapakah yang mengetuai pentadbiran peringkat kampung dalam sistem kesukuan di Sabah? Sistem kesukuan di Sabah, dia ada satu gelaran ketua sahaja secara umumnya, panggil sebagai orang tua. Boleh faham? Ada soalan? Soalan last kali ni, ini awak salin dalam kertas dan jawab dalam bentuk esei. Markahnya 4 markah.
Okay, boleh screenshot. Okay, boleh screenshot. Dan salin dalam kertas. Aspek. Masyarakat tak sama dengan kerajaan Melayu. Ini soalan mana? Zenway, soalan mana Zenway? Soalan nombor 5. Di negeri Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu dengan masyarakat Melayu. Okay, kerajaan adalah satu pemerintahan. Masyarakat adalah rakyat. So itu perbezaan dia di situ. Kalau dia kata kerajaan, dia fokus kepada pemerintahan Melayu. Sebab di Sarawak dan Sabah dia banyak kaum. Okay, dia ada Bidayo, dia ada Iban, dia ada Kadazan. Okay, dan orang Melayu di Sarawak, okay, dulu dia ada beberapa kerajaan dia. Asalnya iaitu Kalaka dan Sewaku. Okay. Balik pada soalan tadi. Nyatakan kesan pengaruh Brunei dalam sistem pentadbiran di Sarawak. Okay, 4 markah. Okay, apa jawapan yang boleh ditulis kat situ? Okay. Apa pengaruh Kesultanan Brunei dalam sistem pentadbiran di Sarawak? Okay, so kat situ dia fokus kepada sistem apa? Okay, di Sarawak kita belajar ada 3 sistem. Kesekuan, pentadbiran dengan kedatuan. Okay, so soalan ni fokus kepada sistem yang mana? Kesekuan ke, pentadbiran atau kedatuan? Pentadbiran. Okay, betul. Okay, kat situ ada sistem pentadbiran. Okay, fokus kepada sistem pentadbiran. Jadi semua penerangan dalam sistem pentadbiran di Sarawak boleh masukkan ke dalam soalan ini. Okay, 4 markah. Okay, antara jawapannya seperti Brunei telah membahagikan pentadbiran Sarawak kepada beberapa kerajaan. Iaitu kerajaan itu sungai kerajaan dan beberapa sungai yang lain. 3 bentuk, betul. Okay. So apa lagi kesan dia? Okay, boleh rujuk balik nota yang berkaitan dengan sistem pentadbiran di Sarawak. Okay, yang penting ada 4 jawapan. Okay, ada 4 jawapan yang betul. Okay. So soalan ni awak salin dalam kertas test pad dan nyatakan jawapan dia dalam bentuk esei pendek. Okay, maknanya bila esei dia mesti dalam bentuk ayat. Yang kedua mesti diasingkan dengan penanda wacana. Okay, menjadikan dia soalan jawapan esei yang baik. Boleh? Okay. So jangan lupa soalan objektif untuk bab yang keempat sila jawab semua sekali. Okay. Ke dah siap jawab? Bab yang keempat. Modul orange yang dah siap jawab. Okay, nanti jawapan saya akan share dalam Google Classroom Google Classroom untuk jawapan objektif bab 4. Okay. Ada lagi yang belum? Rasanya belum, ramai yang belum ni. Okay. So, perbincangan kita cikgu akan cikgu dah rekod perbincangan kita ni dan cikgu akan share slide ni, video ni dalam Facebook tuition Cikgu Syawal. Nanti boleh maklumkan kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada pagi ni untuk rujuk video yang cikgu share kat sana. Boleh. Okay, maklumkan kepada rakan-rakan yang lain. Ataupun sesiapa yang nak ulang pun boleh tengok balik video tentang perbincangan kita pada pagi ni. Okay. So, itu saja untuk pagi ni.
Kita akan sambung perbincangan kita dalam topik seterusnya pada hari Khamis. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Bye-bye.